Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan dan puan yang menonton channel YouTube Nurmina Umar. Kali ini video ini dihasilkan dengan membawa satu siri topik tentang pengurusan syarikat PLT. Jadi untuk video yang pertama ini kita akan bercakap tentang empat perkara pertama tentang syarikat PLT. Jadi sebelum itu kepada tuan dan puan yang pertama kali menonton video ini, nama saya Nurmina Umar. Saya merupakan seorang business advisor dan pada masa yang sama saya banyak berkolaborasi dan bekerjasama dengan agensi serta syarikat-syarikat lain untuk pengendalian program sama ada berbentuk coaching, group coaching ataupun berbentuk program one-off workshop untuk usahawan ataupun seminar yang berkaitan. Jadi untuk itu tuan dan puan, dalam sesi video kali ini saya akan bawakan perbincangan asas, 4 perkara asas tentang PLT. Okey, pertama sekali, apa itu sebenarnya yang kita sebut sebagai syarikat PLT ataupun kita kata what is a limited liability partnership. PLT ialah perkongsian liability terhad, PLT, ataupun dalam bahasa Inggerisnya disebut sebagai LLP, iaitu limited liability partnership. Okey, baik. Pertama sekali, PLT ini atau LLP ini adalah satu lagi jenis kenderaan pengurusan perniagaan. Kita panggil a vehicle to manage a business. Jadi dia adalah salah satu lagi option yang memberikan hybrid, yang memberikan satu cara pengurusan secara separa-separa. Maksudnya dia berfungsi, ciri-cirinya adalah separa enterprise dan separa sendirian berhad kalau dalam konteks Malaysia. Jadi dia ini adalah mempunyai satu hybrid karakteristik antara enterprise dan juga sendirian berhad. Jadi flexibility ini, ada banyak flexibility yang menyebabkan kita tertarik ataupun ramai usahawan ataupun business owner memilih untuk membuka syarikat PLT. Jadi kita akan lihat lagi 3 poin. Jadi apa itu PLT di Malaysia? Mengapa PLT itu di Malaysia? Mengapa kita ada PLT ni? Okey, pertama sekali PLT ini kita dikeluarkan ataupun diumumkan ataupun disahkan penggunaannya oleh SSM adalah antara lain bertujuan untuk membolehkan adanya satu lagi peluang pengukuhan dalam pengurusan syarikat. Jadi antaranya adalah untuk membina untuk memberi satu alternatif kepada business community, kerana di antara enterprise, di antara pengurusan bisnes dengan lesen enterprise dan sendirian berhad, dia gapnya, perbezaannya terlalu luas. Jadi diperkenalkan satu di Malaysia. Why in Malaysia? Diperkenalkan satu iaitu PLT LLP. Jadi untuk pengetahuan tuan dan puan, konsep yang sama ada di negara-negara lain. Tetapi di Malaysia ia sebenarnya antara perkara yang orang kata agak baru. Antara perkara yang kata agak baru dan kemungkinan baru bagi ramai orang. Jadi PLT ini membolehkan business community mempunyai satu pilihan untuk menguruskannya secara lebih teratur dan compliance berbanding daripada enterprise. Kerana enterprise ini berbentuk A equals to B. Maksudnya kalau ABC Enterprise itu adalah equals to Aminah Ahmad. Dia sama. Jadi tetapi kalau dalam PLT dia ada membolehkan business community, business owners untuk memilihnya supaya tidak disekalikan. Tetapi dia tidak sebesar ataupun complicated atau orang kata komitmennya tidak sebesar seperti sendirian berhad. Jadi dia di tengah-tengah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk memberikan akses orang kata terhad, akses terhad kepada status partnership dalam bisnes. Kalau enterprise itu tadi, kalau kita berpartner atau partnership itu dia terus direct. Kalau saya katalah A berpartner dengan B, maksudnya walaupun kita buka enterprise, dia masih lagi akses direct, liability-nya itu masih akses direct kepada A dan B. Tetapi dia namanya pun LLP, Limited Liability Partnership. Namanya pun limited. Jadi akan ada access to the access for liability is limited to all the partners. Jadi dia limited to what is agreed and what is governed by the act. Jadi itu antara mengapa ramai business owner memilih PLT daripada enterprise yang mereka belum bersedia untuk sendirian berhad. PLT. Yang ketiga adalah untuk memberikan peluang supaya ramai business owner lebih mampu affordable business vehicle, lebih mempunyai kemampuan untuk mengurus syarikat dengan cara yang standard.
supaya kita naikkan. Bermakna PLT ni wujud untuk menaikkan industri dalam segala jenis perniagaan mencapai satu tahap yang lebih baik. Dia bukan sahaja berkenaan tentang keuntungan, tentang growth on profit, tentang growth on sale, bukan. Tetapi sebenarnya untuk memastikan orang kata naiknya industri perniagaan secara keseluruhan dalam negara. Itu antaranya. Jadi kenapa LLP di Malaysia? Yang itu. Dan yang ketiga, tuan dan puan, apa perbezaannya antara LLP dengan general partnership? Apa perbezaannya ni di sini? Jadi kalau kita kata general partnership tadi, macam enterprise tadi kita sebut sebagai general partnership. Jadi kita dah kata dah, bezanya adalah bila general partnership adalah enterprise, semua sekali adalah semua. Contoh, katalah kalau hutang A menggunakan nama enterprise, dia jadi hutang B sebab B pun partner dalam enterprise. Itu antara contoh. Kalau enterprise tu contoh dia ambil loan dengan bank, maksudnya the liability tu terus jatuh kepada A dan B. Sebab dia bawah enterprise. Itu yang kita sebut tadi, the liability tu unlimited kalau general partnership. Tapi kalau LLP dia limited. Limited dengan apa? Dengan apa-apa yang dipersetujui, yang apa-apa yang ada dalam perjanjian dan juga apa-apa yang digovern yang dipantau di bawah Akta Syarikat PLT. Okey, dia begitu. Jadi seterusnya, apakah sebenarnya perbezaan? Perbezaan ada banyak, tetapi ada beberapa perkara perbezaan yang nyata antara PLT iaitu LLP dan juga sebuah company sendian berhad, maksudnya sebuah syarikat sendian berhad tu. Pertama sekali, dalam PLT sebenarnya kita tidak ada orang kata issuance of shares, kita tak ada certificate of shares, tak ada. Kita ada diletakkan adalah perkongsian pegangan saham ataupun perkongsian pembahagian keuntungan. Itu ada dalam perjanjian di antara perjanjian kerjasama di antara partner. Tapi kita tak ada issuance of shares. Kita tak boleh nak jual-jual pegangan saham. Tak boleh. Dia tak ada issuance of shares tu. Maksudnya kita tak adalah boleh sampai nak pergi ke bursa saham. Itu maksudnya tak ada. Tetapi pegangan perkongsian itu adalah disusun dalam bentuk pegangan saham dalam perjanjian sahaja. Dia tak ada certificate of shares, semua tak ada. Itu pertama sekali. Yang kedua, kita dalam PLT dia ada flexibility. Maksudnya untuk buat keputusan tu dia ada flexibility-nya. Contoh kalau dalam sendian berhad, keputusan-keputusan untuk membuat orang kata pembayaran dividen, keputusan-keputusan untuk membuat pelaburan baru, semua itu ada struktur pengurusan yang lebih ketat. Jadi dalam PLT ianya lebih orang kata fleksibel. Dia ada pro and cons, tetapi sekiranya jenis partnership dan perniagaan yang kita jalankan itu sesuai untuk tujuan ini, maka PLT adalah sesuai. Ada flexibility in decision making. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita tidak memerlukan satu formal annual general meeting. Maksudnya satu formal mesyuarat formal tiap-tiap tahun tu kita tak perlu. Katalah kita ada partners mungkin dalam 5 orang, 10 orang, kita boleh buat saja dekat kedai kopi pun tak apa, dekat rumah kita pun tak apa. Tapi kalau sendian berhad, you must have a proper annual general meeting tu. AGM tu mesti ada. Yang betul-betul ada company secretary catatkan, ambil attendance apa semua tu. Tetapi dalam PLT tak perlu. Kalau adakan mesyuarat pun dia adalah mesyuarat yang tidak formal, yang tak rasmi. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat adalah kita tak perlu, maksudnya kita tak ada requirement untuk buat submission financial statement kepada SSM kalau ikutkan PLT ni sebenarnya. Kita perlu buat declaration setiap tahun, kita perlu buat declaration. Tetapi submission itu maksudnya kita tidak ada seperti syarikat sendian berhad, dia perlu submit tiap-tiap tahun tu account yang siap audit tu tadi. Dia kena hantar submission tu ke SSM. Tapi kalau PLT sebenarnya tak ada. Dia cuma cukup untuk melaporkan. Dia tak perlu hantar laporan keuangan. Dia cuma melaporkan angka-angka tertentu sahaja. Dia lebih kurang macam enterprise. Dan account yang akhir sekali macam saya sebut tadi lah, account tak perlu diaudit. Tetapi dalam sendian berhad perlu diaudit.
Jadi bila diaudit ni, tahap ketelusan, tahap standardnya adalah lebih tinggi. Tetapi PLT dengan enterprise, maksudnya tahap compliance itu dalam syarikat PLT adalah lebih tinggi berbanding dengan enterprise. Walaupun kita kata, alah puan, enterprise pun boleh buat banyak duit, kita boleh build business, kita boleh kaya, betul. Tetapi ini semua adalah bergantung kepada apa tujuan kita. What kind of vehicle that we choose to manage our business will greatly depend on what is our business plan. Jadi kepada tuan dan puan di luar sana, sekiranya masih lagi memerlukan maklumat lanjut, sebenarnya ada banyak maklumat yang tuan dan puan boleh rujuk di www kat mana ya, ssm.my. Nanti tuan dan puan cari laman website SSM, tuan dan puan akan jumpa banyak maklumat. Tetapi sekiranya maklumat-maklumat itu menjadikan tuan dan puan lebih confused, lebih pening, maka tuan dan puan boleh rujuk kepada sama ada Setiausaha Syarikat ataupun beberapa video yang praktikal yang saya siarkan di channel YouTube Nur Aminah Omar. Jadi tuan dan puan boleh tinggalkan thumbs up dan boleh subscribe kepada channel Nur Aminah Omar, dan saya tinggalkan senarai ada playlist untuk channel ni, maka tuan dan puan boleh rujuk dari masa ke semasa. Jadi dengan itu tuan dan puan, sekian, terima kasih, kita jumpa lagi dalam video yang akan datang.